Lebih kurang pukul 12 malam, Tok Kaya Sendiriraja datang menemui Datuk. Dia pun menceritakan apa yang berlaku sebentar tadi memang tidak diduganya. Kalaulah dia tahu kejadian itu akan membuka rahsia dirinya, memang dia tidak akan mengundang Datuk ke rumahnya. Tetapi Datuk terus menasihati Tok Kaya Sendiriraja supaya menerima kenyataan ini dengan rela hati. Inilah kuasa Allah. Dia melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu di dunia untuk kita supaya kita sedar. Allah boleh melakukan pembalasan terhadap kerja yang tidak direlakannya di muka dunia tanpa menunggu kita menemui ajal. Apa yang diperkatakan oleh Datuk itu diakui oleh Tok Kaya Sendiriraja. Dan malam itu juga, Tok Kaya Sendiriraja menyatakan hasratnya untuk pergi menunaikan fardu haji ke Tanah Suci Mekah. Bila melihat keadaan sudah tenang, Datuk pun memberitahu Tok Kaya Sendiriraja tentang hasratnya untuk pulang ke kampung. Mendengar kata-kata itu, Tok Kaya Sendiriraja nampak resah. Kenapa yang cepat sangat nak balik? Tunggulah sehari dua lagi. Tahan Tok Kaya Sendiriraja. Datuk tersenyum sambil melihat langit petang yang berwarna kemerah-merahan dari anjung rumah. Kita ni ada anak isteri, ada juga binatang yang perlu kita tengok, Tok Kaya. Apa yang dirisaukan? Kan ada yang menjaganya. Betul, tapi isteri kita pun dah uzur, jadi tak bolehlah tunggu sehari dua lagi. Tok Kaya Sendiriraja bangun dari kerusi, berjalan ke hadapan dekat dengan tingkap. Kedua belah tapak tangannya menekan jenang tingkap. Saya ni masih mengharapkan pertolongan awak. Barangkali inilah pertolongan akhir yang saya minta, kata Tok Kaya Sendiriraja sambil memusingkan badannya memandang wajah Datuk. Tok Kaya Sendiriraja datang dekat Datuk lalu dia duduk atas kerusi. Apa lagi yang mahu saya tolong? Masalah tu dah selesai, tapi ada masalah lain. Maksud Tok Kaya? Orang yang berbadan besar yang selalu ganggu saya. Datuk terdiam. Matanya tajam merenung keluar pada pokok-pokok pisang di dada jalan raya Ipoh Kuala Lumpur yang tidak putus dengan kenderaan. Ada sesuatu yang Datuk fikir. Saya memang mengharapkan supaya Datuk menolak permintaan Datuk Kaya Sendiriraja itu. Sudah bosan saya tinggal di rumah tu. Jiwa dan fikiran saya tidak pernah tenang dan aman. Baiklah. Apa yang Tok Kaya mahu dari saya? Menghalau penunggu rumah ni. Satu kerja yang sulit. Kalau dia datang kemudian, senanglah kita. Tetapi, kalau sudah jadi penunggu turun-temurun, memang payahlah. Sebabnya, ini merupakan satu warisan keturunan Tok Kaya. Jawapan dari Datuk itu mendatangkan rasa yang amat kecewa pada diri Tok Kaya Sendiriraja. Renungan matanya begitu redup tertumpu ke arah muka Datuk. Datuk bagaikan tahu apa yang bergolak dalam dada Tok Kaya Sendiriraja. Dalam sejarah saya mengikuti kegiatan Datuk, belum pernah lagi dia menolak setiap pertolongan yang diminta darinya. Permintaan Tok Kaya Sendiriraja tidak dapat ditunaikannya. Tanya saya dalam hati. Kalau Tok Kaya berhajat juga, bolehlah. Boleh, saya cuba. Datuk memberi harapan. Segaris senyum senang berlari di bibir Tok Kaya Sendiriraja. Datuk meminta Tok Kaya Sendiriraja mencari tempat bara. Datuk juga mahu bara yang diisikan ke tempat itu mestilah bara dari kayu keruing yang melintang uratnya. Dengan susah payah, Tok Kaya Sendiriraja mencari kayu keruing melintang urat. Nasibnya cukup baik. Dengan pertolongan Pak Ayub Naim, kayu itu diperolehinya. Kayu itu dibakar dan diambil baranya. Semua diserahkan pada Datuk. Datuk pun melihat ke langit lagi sekali. Dia melihat awan putih yang bergerak lembut ke arah matahari. Bila sebahagian daripada awan itu menutupi bahagian pinggir matahari, Datuk pun melompat dan bersuara. Sekarang ni bawa perasap itu ke tengah ruang. Saya sambar tempat bara api dan berlari membawanya ke tengah ruang rumah dan meletakkannya di situ. Saya berpatah balik ke tempat Datuk. Saya lihat Datuk sedang bercakap dengan Tok Kaya Sendiriraja.
Di mana kau letakkan benda tu? Tanya Datuk. Di tengah rumah. Datuk lagakan gigi atas dengan gigi bawah. Tangan kanannya menyentuh dinding rumah. Mata Datuk kelihatan rapat dan tangan kirinya diletakkan atas bahu Tok Kaya Sendi Diraja. Secara mendadak saya lihat Tok Kaya Sendi Diraja jatuh macam ditendang sesuatu. Datuk buka mata dan memandang tepat ke arah saya. Dia pun membangunkan Tok Kaya Sendi Diraja sambil berkata, "Salah satu tiang dalam rumah ni ada penunggunya." Muka Tok Kaya Sendi Diraja kelihatan pucat, badannya menggeletar, bibirnya kelihatan kebiru-biruan. Datuk nenek Tok Kaya dulu memeliharanya dengan tujuan menjadi penjaga rumah. Jelas Datuk. Oh, saya tak tahu. Sekarang ni Tok Kaya dah tahu. Ujar Datuk dengan ketawa yang memanjang. Tok Kaya Sendi Diraja pun tersengih. Datuk pun menyuruh saya meletakkan tempat perasap dekat dengan tiang seri. Perintah itu saya patuhi. Bila saya mau melangkah merapati Tok Kaya Sendi Diraja dan Datuk, saya dapati mereka sudah pun berada dekat saya. "Duduk," kata Datuk. Saya pun duduk. Begitu juga dengan Tok Kaya Sendi Diraja. Saya duduk sebelah kanan dan Tok Kaya Sendi Diraja duduk di sebelah kiri Datuk. Semua menghadap ke arah tempat perasap. Datuk menaburkan kemenyan dalam bara api. Asap kemenyan menguasai ruang rumah. Datuk bertafakur sejenak. Matanya rapat dan kedua lengan terletak di atas kepala lutut. Suasana dalam rumah itu terasa aneh sekali. Terlalu sepi. Saya rasa seolah-olah berada di satu tempat yang cukup tenang dan terdengar bunyi air sungai yang mengalir. Dari tiang seri rumah terhidu pula bau yang cukup harum. Saya mengerling dengan ekor mata ke arah tiang seri itu. Saya lihat tiang seri itu mengeluarkan asap yang nipis. Kemudian terus hilang. Datuk pun menoleh ke arah Tok Kaya Sendi Diraja dan terus berkata, "Ada tanda kejayaannya ni." Tok Kaya Sendi Diraja terus tersenyum. Datuk pun menyatakan padanya bahawa dia telah dapat berbicara dengan penunggu itu secara perasaan dengan tenang sekali. Penunggu rumah itu akan keluar menemui Datuk pada tengah malam nanti. Sebelum bertemu, penunggu yang berwajah garang dan berbadan besar itu minta diadakan satu upacara kecil dengan menepung tawar tiang seri. Satu permintaan yang cukup mudah dilaksanakan. Menjelang waktu maghrib, tiang seri itu pun ditepung tawar oleh Datuk. Tok Kaya Sendi Diraja dan anak isteri turut menyaksikan upacara kecil itu. Begitu saja, biar saya uruskan. Tok Kaya jangan campur tangan dalam soal ni ya, ujar Datuk dengan tenang. Maksud awak? Begini, saya akan berjumpa dengannya secara terbuka. Biar saya tanya asal-usulnya dan petua bagaimana mahu menghalaunya. Saya mahu tengok. Percayalah pada saya. Kalau baik berita yang saya dapat, berita baiklah yang saya akan beritahu. Dan begitulah sebaliknya. Tok Kaya Sendi Diraja setuju. Dia yakin Datuk mahu menolongnya dalam masalah ini. Tok Kaya Sendi Diraja yakin yang Datuk tidak memiliki hati yang bercabang. Kalau dah begitu kata awak, saya ni menurut saja. Jawapan itu amat menyenangkan hati Datuk. Tepat jam 12 malam, Datuk pun meletakkan bantal dua bertindih di bucu katil. Cadar katil yang berwarna kuning itu dibentangkan di atas lantai. Cukup teliti Datuk menyusun kedudukan barang-barang di atas katil. Sekali pandang bagaikan singgasana raja-raja zaman silam. Seperti yang selalu kita tonton dalam filem Purbakala, Purbawara, keluaran tempatan dalam tahun 60-an. Datuk mengenakan baju dan seluar hitam, berkain samping merah, memakai tanjak dan sebilah keris tersisip di pinggang. Datuk juga menyuruh saya berpakaian kemas. Saya disuruh oleh Datuk duduk di tepi katil. Maafkan saya disuruh oleh Datuk duduk di kaki katil. Saya diberi perintah supaya jangan panggungkan kepala walau apapun yang berlaku dalam bilik. Suasana bertambah sepi. Bulu roma saya secara mendadak meremang. Saya terasa cukup seram. Bunyi kaki orang melangkah jelas kedengaran dan dituruti dengan bunyi tapak kaki kuda di luar bilik. Datuk pun memadamkan lampu dan menyalakan sebatang lilin.
Saya cukup resah. Suasana yang sepi bertukar menjadi agak bising dengan bunyi angin dan daun tingkap terbuka sendiri. Suara burung jampuk kedengaran sayup-sayup bersama lolongan anjing yang memanjang. Ada kalanya lolongan anjing itu berbunyi macam orang menangis dan ketawa. Tetapi bunyi lolongan memanjang dan sayu lebih kerap didengar. Datuk berdiri dekat pintu. Daun pintu terbuka dengan sendiri dan serentak dengan itu, api lilin pun terpadam. Saya resah di dalam kegelapan. Kali ini, saya dapat mendengar dengan pasti bunyi orang duduk di atas katil. Kerana gelap, saya tidak dapat melihat bentuk manusia itu. Saya terdengar bunyi suara orang batuk dari atas katil. Serentak dengan itu, suasana gelap bertukar menjadi samar-samar atau dalam istilah daerah tempat saya, keadaan begitu dipanggil celah-celah tanah. Kerana ingin tahu, larangan datuk saya langgar. Saya panggungkan kepala sedikit dan ekor mata kanan menjeling ke arah katil. Saya lihat seorang lelaki berbadan besar, siap dengan tanjak dan bintang kebesaran duduk atas bantal. Misainya cukup lebat, sinar matanya tajam dan di sebelah lutut kanannya pula tersimpuh seorang puteri. "Apa hajat?" Terdengar suara yang parau. "Minta tuan hamba keluar dari sini," balas Datuk. "Minta maaf. Janji kita, selagi Tiang Seri ini berada di rumah ini, kita tidak keluar. Itu janji kita dengan tuan punya rumah asal." "Saya minta maaf pada tuan hamba. Saya minta maaf, kami sekadar meminta." "Kau dan aku adalah makhluk Allah. Kenapa harus menghalau makhluk lain yang punya niat baik?" "Maksud tuan hamba?" "Aku ni dari jin yang percaya pada hukum Allah dan memang taat pada perintahnya. Biarlah kami hidup di sini, sama-sama menjalankan hukum Allah dan melawan perkara yang buruk." Itulah percakapan Datuk dengan makhluk ganjil itu. Datuk terdiam. Makhluk ganjil itu turun dari katil dan duduk berhadapan dengan Datuk. Saya lihat mereka bagaikan memperkatakan sesuatu. Perkara itu berlangsung agak lama dan saya bagaikan dipukau kerana secara mendadak saya terasa mengantuk dan terus tidur. Apa yang berlaku sesudah itu saya tidak tahu. Setelah menyelesaikan sembahyang subuh, Datuk terus membacakan surah Yasin hingga tamat. Saya membaca beberapa buah kitab yang memang dibawa khas oleh Datuk untuk saya baca bagi mengisi masa lapang. Subuh itu, saya membaca kitab Tajul Muluk. Seronok juga membacanya. Tetapi Datuk tidak berapa menggalakkan saya membaca kitab tersebut. Dia lebih suka kalau saya membaca kitab-kitab fiqah yang ada hubungannya dengan hukum-hukum agama Islam. Lebih kurang pukul 7 pagi, Datuk pun menemui Tok Kaya Sendi Diraja di ruang bawah. Apa yang berlaku pada malam tadi, Datuk ceritakan secara terperinci kepada Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja mengeluh panjang kerana Datuk tidak berjaya mengusir penunggu rumah tersebut. Menurut Datuk, berdasarkan cerita dari makhluk ganjil itu, penunggu itu akan berada di situ sampai satu masa yang tidak dapat ditentukan, kecualilah kalau rumah tersebut dirobohkan dan tiang seri yang berwarna kekuningan itu dihanyutkan ke laut.